Hari ini kita masuk pelajaran yang pertama. Tajuknya adalah adab bertamu. Adab bertamu. Baik, kewajipan tetamu dan penerima tetamu. Apa itu tetamu? Tetamu ialah orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada mereka diundang ataupun tidak. Baik, tak kira walau siapa pun tetamu yang datang di rumah kita, sama ada mereka saudara kita, kita kenal ataupun kita tidak kenal mereka, mereka datang seorang ataupun datang beramai-ramai, mereka sebagai seorang peminta sedekah ke, penjual sayur atau sebagainya ke, ataupun mereka penghantar barang ke, grab food ke, ataupun postman ke, mereka tetap tetamu kita yang perlu kita beradab ketika mereka datang ataupun kita mengadap mereka. Ada adab-adabnya. Okey, sama ada sebagai tetamu ataupun sebagai penerima tetamu perlulah mematuhi beberapa perkara. Antaranya, satu, yang pertama, kita hendaklah menjaga pandangan. Sama ada kita yang menerima tetamu ataupun kita sebagai tetamu yang datang ke rumah orang, jaga pandangan kita. Jangan kita terlalu sibuk nak tengok rumah dia, dalam rumah dia macam mana, cantik ke tak cantik, tuan rumah tu pakai seksi ke tak pakai seksi ke. Kita tak perlulah tengok sampai atas ke bawah banyak kali kan. Ataupun kita tak perlulah nak tengok kanan kiri rumah dia ada apa. Tak perlu. Sebab itu yang pertama, bila kita sebagai tetamu datang rumah orang ataupun orang datang rumah kita, kita hendaklah jaga pandangan mata kita. Hati-hati apabila memerhati apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, tidak berhalwat ataupun berdua-duaan. Maksud dekat sini, kalau kita sebagai tetamu, kita tanya, kalau kita nak masuk dalam rumah dia, nak servis barang, nak servis kowe ke, nak servis apa ni, kipas ke, aircon ke, apa sahaja nak datang rumah orang dengan tujuan tertentu, kita kena tanya dengan tuan rumah, dalam rumah ni ada seorang ke ada dua orang? Kalau ada seorang, saya tak nak masuk, saya tak boleh nak servis aircon. Contohnya, kita kena pastikan kita bukan berdua-duaan di dalam rumah dengan tetamu, ataupun kita tak boleh ajak tetamu masuk dalam rumah apabila kita berada seorang-seorang dekat dalam rumah. Maksudnya kita tak boleh berdua-duaan dekat dalam rumah, terutama lelaki dan perempuan. Sangatlah bahaya dan boleh mengundang fitnah. Nanti orang datang, orang ingat kita buat bukan-bukan. Okey, padahal orang tu datang nak servis kita punya aircon, kipas ataupun mesin air. Baik, yang ketiga, menjauhi percampuran lelaki dan perempuan tanpa hajat ataupun keperluan. Contohnya, kita tak perlulah nak bertepuk tampar dengan tetamu-tetamu kita, berbual sampai terketawa-ketawa, terkuat-kuat. Padahal kalau tetamu tu datang rumah kita, kita kena tanyalah apa tujuan dia. Tak perlulah kita nak bergurau senda dengan tetamu yang bukan mahram kita, bukan adik-beradik kita. Jadi kita kena hati-hati dekat situ. Kalau kalau kawan-kawan kita datang rumah, tak kira lah lelaki, perempuan ataupun datang rumah kita, kita kena jaga adab. Jangan terjerit-jerit, jangan mudah sangat nak bersentuh-sentuh kawan kita. Hati-hati, kita kena jaga. Yang keempat, sentiasa berpakaian sopan dan juga menutup aurat. Sama ada kita datang rumah orang ataupun kita terima tetamu, hati-hati. Kita jaga penampilan kita. Sama ada pakaian kita, kalau awak tengok kat cermin,
macam pakaian tu terlalu seksi, tukarlah pakaian tersebut kepada pakaian yang longgar, yang menutup aurat. Kalau pakai lengan pendek, tukarlah kepada lengan panjang. Segeralah tutup kepala kita yang perempuan, tutup kepala pakai tudung atau sebagainya. Baik, yang kelima, meninggalkan tabaruj. Apa itu tabaruj? Tabaruj ialah berhias diri. Bila tetamu datang rumah kita, cukuplah sekadar kita pakai bedak nipis-nipis je dekat muka. Tak perlu tebal-tebal sehingga orang tak nampak. Betul ke saya ni datang dekat rumah Amira, tapi kenapa saya nak tengah cakap dengan Amira ke ni? Macam lain je muka Amira. Bulu mata dia macam hari tu pendek, selalu tengok pendek, tapi hari ni tengok panjang pula. Sehingga menimbulkan orang kata menimbulkan fitnah pun ada juga. Sehingga menimbulkan orang rasa macam keliru. Jangan begitu. Berhati-hatilah sentiasa, walaupun kita sebagai tetamu ke ataupun kita penerima tetamu ke, jaga semua kelima-lima adab ini. Okey, jelas? Kita menerima tetamu dan juga kita sebagai tetamu, insya-Allah kalau kita mematuhi perintah Allah, Allah beri kita ganjaran pahala. Kalau kita langgar perintah Allah, kita dapatlah ganjaran dosa. Sekian, terima kasih.